Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan secara ringkas panduan kepada ibu bapa dan murid-murid yang akan kembali ke sekolah pada 15 hari bulan 7 ini. Semua ibu bapa dikehendaki menurunkan anak-anak di depan pintu pagar sekolah sahaja. Semua murid akan masuk kawasan sekolah menggunakan pintu pagar kecil yang terdapat di sebelah kiri pintu pagar utama. Semua murid akan diambil suhunya oleh guru bertugas. Murid prasekolah akan diambil suhu di kawasan yang ada bentuk anak panah, manakala murid tahun 1 hingga tahun 6 akan diambil suhu di kawasan yang ada tanda kuning ini. Bagi murid yang suhunya melebihi 37.5 Celsius akan ditempat di kawasan kuarantin di sebelah peluk jaga dan akan diambil suhunya sekali lagi selepas 5 minit mereka berehat. Jika suhunya masih lebih daripada 37.5, murid ini dikehendaki rehat lagi selama 5 minit sebelum diambil suhu sekali lagi selepas 5 minit. Dan jika selepas 5 minit itu suhunya diambil kurang daripada 37.5, murid tersebut boleh pergi ke kantin sebelum masuk ke kelas. Tapi jika suhunya masih lebih daripada 37.5 darjah Celsius, pihak sekolah akan menelefon ibu bapa untuk mengambil anak ini untuk dibawa ke hospital. Murid prasekolah akan melalui jalan ini untuk ke kelas mereka. Yang mereka akan mengikut anak panah yang telah ditandakan untuk menuju ke kelas prasekolah. Okey, untuk tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 mereka akan ikut laluan ini, ya. Laluan yang juga ada tanda anak panah, ya, ke arah bangunan sekolah. Semua laluan-laluan di sekolah ini adalah laluan sahala dan telah pun ditanda dengan anak panah, ya, yang warna kuning. Ini laluan masuk ke bangunan sekolah dan pejabat di blok B, ya. Baik, ini laluan ke pejabat dan ke kelas, ya. So semua murid, guru, pekerja akan melalui laluan ini, ya, untuk ke kelas dan untuk ke pejabat. Dan siapa saja masuk ke sekolah, mereka akan ikut laluan ini. Baik, yang ini adalah laluan untuk tahun 1, 2 dan 3. Ya, apabila mereka sampai ke sekolah, ya, mereka dikehendaki duduk di kantin dahulu, ya, sebelum mereka masuk kelas. Di kantin ini telah pun ada ditandakan dengan nama murid-murid ini. Jadi mereka sampai ke kantin, mereka akan duduk di tempat mereka, ya, yang ada nama mereka di atas meja itu. Untuk tahap 1, tahun 1, 2 dan 3. So untuk tahap 2, ya, tahun 4, 5 dan 6, ya, bila sampai ke sekolah mereka dikehendaki berdiri ataupun berhimpun di ruangan tapak perhimpunan ini dahulu, ya, sebelum masuk ke kelas. Jadi tahap 1 tahun 1, 2, 3 dan tahap 2, 4, 5, 6 akan berhimpun ataupun duduk di tempat yang telah ditetapkan dahulu. Murid tahun 1, 2 dan 3 akan duduk di kantin dan murid tahun 4, 5 dan 6 akan berhimpun di tapak perhimpunan sebelum masuk ke kelas. Semua kedudukan murid ini telah disusun mengikut jarak 1 meter, yang telah ditetapkan mengikut SOP. Baik, ini adalah laluan balik. Semua murid akan ikut laluan ini, mengikut tanda anak panah yang berwarna kuning ini. Mereka akan berjalan mengikut tanda ini di laluan ini hinggalah ke pintu pagar utama sekolah, di mana ibu bapa mereka
sedang menunggu di luar pintu pagar itu. Dan di pintu pagar itu nanti ada guru yang bertugas yang akan menguruskan supaya murid ini boleh keluar pagar dan lintas jalan menuju ke ibu bapa mereka dengan selamat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah plan A, iaitu cuaca dalam keadaan yang baik. Sekiranya pada hari itu hujan, kita ada plan B. So plan B ini saya akan maklumkan kemudian kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak menghantar dan seterusnya anak-anak murid kita masuk ke kawasan sekolah dan pulang semula nanti. Jadi saya harap dengan makluman awal ini tuan-tuan dan puan-puan dapat gambaran bagaimana nak menghantar anak ke sekolah dan anak-anak kita masuk ke kawasan sekolah pada 15 hari bulan Julai ini, di mana sesi persekolahan akan disambung semula selepas bercuti lebih kurang dalam 4 bulan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.